Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila muallif hadzal kitab wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyaikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita pada muka surat 35 pada kitab yang baru, Kitabul Udhiyah wal Aqiqah wal Zabaih. Jadi hak pakai kitab rooming pun boleh tengok pada di halaman muka surat dia tu pada tajuk besar Kitabul Udhiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kitabul Udhiyati wal Aqiqati wal Zabaihi. Ai hadza kitabu, bermula ini suatu kitab. Kitab iaitu perhimpunan ilmu-ilmu yang terkandung di bawah dia beberapa bab dan fasal. Ini suatu kitab pada menyatakan, iaitu pada menerangkan, ai hadza kitabu fi bayani, pada menyatakan hukum korban, hukum yakni pada syarak. Tu makruh dah yang kita dok kecek ni pada masalah syarak, yakni pada undang-undang Allah, pada undang-undang agama, dan aqiqah, dan berbagai-bagai sembelih. Bermula jadi udhiyah tu khusus bagi ibadat pada hari raya korban. Aqiqah khusus bagi ibadat ketika mana menyembelihkan kambing untuk anak kelahiran, kesyukuran. Zabaih ni, sembelih ni umum. Maksud katanya pada udhiyah tu ada juga hukum sembelih. Pada akikah tu juga ada hukum sembelihan. Maka secara umumnya hukum sembelihan ni tak dapat tidak kita kena belajar. Cuma bila kita nak buat udhiyah, maka kena tambah khusus kita pada memahami masalah udhiyah. Bermula sunat muakkad yang kuasa korban. Sunat muakkad yakni ibadat yang sangat dituntut. Dia tak sampai tahap wajib saja. Sunat muakkad yang kuasa korban bagi dirinya dan anaknya yang kecil pada hari Eid, Eid atau hari Tashriq, Eid yakni Aidil Adha. Dia ada dua sajalah yang makruf di kita, iaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Sunat muakkad orang yang kuasa untuk diri dia sembelih dan untuk anak dia
pada hari Aidil Adha, iaitu pada 10 Zulhijjah, atau hari Tashrik, yakni pada 11, 12, 13 Zulhijjah, pada sekurang-kurangnya sekurang-kurang sembelih udhiyah. Duk kecek masalah udhiyah ni, seekor kambing. Kalau dia kuasa buat ke dia, buat ke dia. Kalau dia kuasa buat untuk dia dan untuk anak dia, buat untuk dia dan anak dia. Kalau dia kuasa sembelih untuk 7 orang ahli keluarga dia, boleh buat. Ni maksud katanya, anak kita yang telah balik tu dia sendirilah urus. Kita bagi duit, uruslah untuk sembelih kamu tahun ni. Cumanya mana afdal? Antara kita ambil seekor lembu ataupun kita ambil seekor, maksudnya 7 ekor kambing. Setiap seorang seekor kambing. Dengan seekor lembu 7 bahagian. Maka afdalnya kita ambil seekor kambing lah. Seekor kambing tu lebih afdal, yakni 7 ekor kambing. Ni. Dan yang aulanya daripada seekor kambing, seekor lembu. Ni kalau kita tak ambil bahagian, kita tak ambil giye, 7 giye. Maksudnya antara seekor kambing dengan seekor lembu, afdal kita beli seekor lembu. Kalau kata nak bagi 7 bahagian, molek kambing lah. Sebab kambing ni walaupun kita seekor kambing, dia cukup kepala, kaki. Kalau kata seekor lembu nak kena bagi 7 giye. Tu kurang. Cuma dari nisbah nak uruskan mudahnya, seekor lembu lah mudah. 7 keluarga saat ni, 7 bahagian saat ni, semua pakat orang panggil uruskan. Dan yang afdalnya lebih daripada seekor lembu ialah seekor unta. Ni kita kena pakat-pakat muhasabah. Terutamanya orang yang dah menjangkaui masa yang kita kata masa bonus. Masa bonus ni apa? Umur umat aku ni 60-70. Ni umur umat aku 60-70. Antara tu. Jadi kalau kita ni duduk umur tersebut atau lebih lagi, maka sepatutnya kita kena usahalah seekor lembu. Seekor lembu tu sekali pun tak apa dah. Lepas tu pada tahun-tahun yang lain tu ambil bahagian ataupun ambil seekor kambing. Ni dalam seumur hidup kita tak pernah pun kita korban udhiyah dengan seekor lembu. Sedangkan kalau kata nak ada komitmen, tak ada komitmen dah umur-umur begitu. Maaf kalau kita kata umur kita pecing dah, komitmen apa lagi dah. Maksud kata anak kita dah berkeluarga umpamanya, masing-masing ada kerja, dah kerjaya. Jadi sepatutnya kita ambil lah masa sisa hidup kita. Kalau kita rasa sayang lagi ke harta kita, kita wasiat ke anak kita. Anakku, kalau ayah mati, tolong buat udhiyah untuk ayah. Kalau orang buat udhiyah untuk kita ni, rasanya tak sayang mana. Maksudnya dia ambil daripada harta si mati lah. Kita nak ambil sendiri duit, kita nak buat udhiyah seekor lembu berapa ribu, tu mungkin rasa sayang. Ni kena raih kita sesok, ni kena raih sesok. Udhiyah boleh ke tak? Sembelih pahala udhiyah boleh ke tak buat pada bulan-bulan lain? Tak boleh. Dia hanya hari tu saja, 4 hari ni je. Nampak ni? Rugilah. Dan seafdal lagi seekor unta. Tu kita pesan sama. Kalau kata hak remaja-remaja baru duduk bina rumah, maksudnya baru duduk bina rumah tangga tu, mungkin komitmen banyak lagi. Nak cara kau pempah anak kau, nak cara kau sekolah anak kau, ataupun benda-benda lain lah. Mungkin perasaan saya kau harta tu lebih, sebab banyak perkara nak buat. Tapi kalau kita tu dah tak ada komitmen apa, maka sepatutnya kita lah orang yang terlebih dahulu melaksanakan benda tu. Nampak? Dan masuk waktunya, waktu udhiyah, apabila keluar matahari lalu dapat sembahyang 2 rakaat. Keluar matahari ni habis waktu subuh lah. Habis waktu subuh, dekoda dapat sembahyang 2 rakaat serta membaca 2 khutbah yang pendek.
Maka ketika itu sahlah korbannya. Kalau sebelum daripada naik matahari, dan sebelum daripada qadar, sembahyang 2 rakaat dia khutbah 2 kali, 2 khutbah, maka korban dia tidak sah. Dia kena ada waktu dia juga nak buat ibadat ni. Sebab tu ibadat ni ibadat special. Lagi pula nak sembelih binatang udhiyah ni bukan semua binatang kita boleh sembelih. Korban ikut kita nak korban apa ni. Kalau kata nak sembelih pada lain daripada korban udhiyah ni, sembelihlah apa pun tak ada masalah. Ayam ke serati ke boleh je. Udhiyah korban ni tak boleh ke semua jenis binatang. Binatang na'am, binatang lembu kubah saja. Baik, tu masuklah waktu dia. Dan tiada haruslah dimakan jika korban itu nazar. Kita menazar nak buat korban. Maka pada waktu tu tak boleh untuk kita nak makan binatang korban hak yang kita nazar. Sebab dia jadi wajib. Bila wajib tak boleh kita nak makan langsung. Kalau kita makan dah sedikit, umpamanya 2-3 kilo, maka kita kena ganti. Perbuatan tu perbuatan haram, dia wajib kena ganti balik. Haram makan ni atas kita, de atas iyal kita. Iyal ni orang hak wajib kita sara. Wajib kita nafkah. Dia panggil iyal. Dan harus memakan korban yang sunat. Makan korban sunat tak ada masalah. Dan wajib disedekahkan qada nama sedekah. Kemudiannya bila kita buat korban, kita kena sedekah lah. Tak boleh kita nak makan semua walaupun korban tu korban sunat. Wajib kita kena sedekah qada nama sedekah. Ada satu masalah. Ni. Ada setengah masyarakat kita dia nak korban seekor lembu. Tapi seekor lembu yang dia nak korban tu dia nak buat bersama dengan majlis kesyukuran anak. Ada majlis sambut menantu. Ni nak buat belah-belah dengan walimah. Boleh ke? Maksudnya nak jamu ke masyarakat tu dengan walimah tersebut. Dengan binatang korban tersebut. Jawab kata boleh, tak ada masalah, dengan syarat dia kena ambil juga qada daripada binatang korban dia saat ni tu untuk disedekahkan. Asal nama sedekah. Ambil 3-4 kilo ke. Tapi sepatutnya hak lebih aulanya dia sedekahkan semua. Hak tu lebih moleknya. Tapi nak kata masalah sah qada udhiyah dia tu memang sah dah lah. Tetapi sunat ia makan hatinya. Masalah hati ni sunat dia makan. Kata setengah ulama, kenapa bahagian korban ni sunat kita makan bahagian hati? Kerana hati itulah tempat bagi duk zikrullah, duk ingat pada Allah Ta'ala. Di hati itulah. Maka disedekahkan yang lainnya. Hak lain tu kita sedekah habis, kita ambil hak rata hati saja. Ni. Muka surat 35 ni. Dan makan sulus. Makan sulus ni maksudnya sepertiga. Dan dihadiahkan sulus. Kita hadiah ke sepertiga. Dan disedekahkan sulus sepertiga. Sedekah ni maksud kata orang hak kurang pada kita. Hadiah ni orang hak sama tahap dengan kita ataupun hak lebih dengan kita, dia panggil hadiah. Ni. Sebab itulah tak kena kalau kata contoh. Benda ni masih lagi terlekat di masyarakat kita. Kita duk kata wis sedekah ko tok guru. Tu kurang comel lah bagi saya sendirinya. Kenapa? Kerana sedekah ni kepada orang rendah, orang tinggi kepada orang rendah. Orang hak martabat tinggi bagi pada orang martabat rendah. Panggil sedekah. Lepas tu kita dengan tok guru kita nak letak bawah kita kau macam mana tu? Bagi saya nyolah elok kita tukar dengan kata sedekah tu kepada hadiah. Ni hadiah untuk tuan guru, untuk baba, gitu. Tukar nama saja. Lagi pula hak tu lah hak sememangnya. Moga kita dengan guru ni lagu-lagu mana, guru tu martabat utama kita lah.
itu pun hasillah pahalanya. Tu pun dapatlah pahala. Ambil sepertiga, makan ke kita, sedekah sepertiga, hadiah sepertiga. Hak semua lainnya kita ambil hati, lepas tu hak lain kita sedekah belaka. Ni kita beri kat dia belaka. Dan wajib tak kala menyembelihnya udhiyah, binatang udhiyah tu berniat seperti dikata seorang, ini korbanku. Dia niat kata ini korbanku. Maka hak tu tak mengapalah. Tidak ada masalah. Sekejap. Maka masa kita sembelih tu kita kata ini korbanku, atau ia wakilkan seorang gantinya. Baik, ni ada masalah ni. Masalah mana? Masalah bila kita tentukan kata korban tu korban kita, maka hak tu dia jadi apa? Dia jadi nazar. Dia jadi nazar. Kalau dia tanya, ni nak buat apa? Dia kata ini lembu korban. Jadi kalau kata begitu, maka hak tu dihukumkan dengan hukum nazar. Cuma di sana ada perbahasan istilah dia. Ni. Saya lupa. Sunat masa kita sembelih korban itu kita kata bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Masa kita sembelih tu, sunat kita kata bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Ya Allah, ini udhiyahku, maka terimalah daripadaku. Lepas tu tak jadi nazar. Kau begitu kita kata ini udhiyahku, maka terimalah korbanku. Maka jawab ulama, hak ni tak jadi udhiyah wajib. Dia tak jadi udhiyah wajib. Berbeza bila orang tanya kita, lembu apa ni? Kita kata lembu ni untuk buat korban. Itu dihukumkan dengan nazar juga. Wajib kena sembelih, tak boleh makan. Tapi bila kata bismillah masa sembelih Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni, hak tu tak jadi nazar, tak dihukumkan dengan hukum nazar, kerana hadhihi udhiyati masa kita sembelih tu dia panggil dikosakkan dengan tabarruk. Dikosakkan dengan tabarruk. Boleh rujuk dalam kitab Bahrul Wafi. Dia saya lupa masalah tu, masalah lafaz tu. Nak kena rujuk balik hak kita buat soal jawab ni. Tu tak kala menyembelih itu dia berniat, dikatanya ini korbanku, dia sunat dia berlafaz bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Atau ia seorang tu wakil ke seorang gantinya, ganti bagi dia, dan wajib disedekahkan mentahnya. Wajib dia sedekahkan muntah, dan hari ia seorang pindah ke daripada negerinya, tak boleh. Masalah lembu korban ni kita kena bagi kepada orang-orang yang di dalam negeri tersebut. Maka adalah daripada na'am yang tersebut itu yang memadai jika sudah sampai umurnya. Sampai umur, dia adalah masalah lembu korban, binatang korban kita ni kambing. Dia kena ada umur baru sah untuk dikorban. Bukan semua untuk kita korban dah. Yang memadai jika sudah sampai umurnya, lagi jangan ia na'am binatang tadi tu ada celah yang menegah kesah pada korban. Jangan ada celah-celah seperti kurak, nampak, ataupun tertebuk kulit, tak boleh tu. Dan kita dah ada bahas dulu berkaitan dengan tebuk pada telinga ni.
Kalau kata tebuk menghilang ke kulit telinga walaupun sedikit, atas mazhab kita tak sah dah untuk dibuat binatang kurban. Tapi kita tanya setengah daripada orang yang pakar di dalam bab masalah binatang ni, dia kata orang panggil harga ke ataupun berat hak lembu hak kita letak di sini, dia panggil bukan tebuk. Bukan tebuk dengan menghilang ke satu juzuk daripada telinga. Dia kata hanyalah orang panggil membuka ruang saja. Membuka ruang hak dia contohkan dengan buat donat. Buat donat. Ni, donat tadi tu isi hak daripada apa ni, gandum hak kita uli-uli saat ni. Banyak tu juga. Tapi kita buka lubang untuk buat donat. Jadi isi saat ni tu tak hilang sikit. Jadi kalau begitu tak apalah. Sebab ia tak saya bagi hilang satu juzuk daripada isi binatang saat ni. Walaupun pada telinga tak boleh. Dan memadai seekor bagi seorang jua. Dan kalau kata kambing seekor sajalah. Kalau kata lembu tujuh bahagian. Dan pada lembu atau kerbau atau unta memadai bersekutu 7 orang. Tak semestinya 7. Kalau katalah orang nak beli lembu tu tak sampai 7 orang, 5 orang saja. Dia 5 beranak beli seekor lembu, boleh ke tak? Tak ada masalah. Ni. Sebab itulah pada waktu nak akad jual beli lembu tersebut, dia kena jelas. Dia kena jelas awak nak beli apa, berapa harga, daripada berapa bahagian. Saya beli lembu ni, saya beli satu bahagian daripada 7 bahagian lembu ini dengan harga, contoh ikutlah 700 kau, umpamanya. Jadi kena kata saya beli sebahagian daripada 7 bahagian. Sebab apa? Sebabnya bahagian tersebut dapat dibuat 5 pun boleh. Dan kita saat ni bukan boleh beli sebahagian, kita nak beli 3 bahagian pun boleh. Jadi kita kena tentukan saya beli 3 bahagian daripada 4 bahagian lembu ni. Jadi ditentukan dengan harga. Barulah sah untuk dibuat jual beli tadi dengan akadnya ijab kabul. Maksud kata daripada kita untuk beli, dan daripada pembeli saat ni dia nak jual, maka pada waktu tu baru sah milik untuk kita nak korban. Gitu ni. Cumanya kalau kata mampu untuk orang panggil qobak. Qobak ni maksudnya beli barang belian kita tu kita kena orang panggil alih. Barulah pemilikan saat ni tu hak sempurna. Maka kalau kata boleh kita qobak dengan eret sedikit tali lembu ke, eret sikit. Kalau kata lembu tu liar sangat ke bahaya, dengan pindah kepada tali daripada tuai lembu kepada kita, tanda kita beli dah bahagian tersebut. Tu cara dia. Orang-orang duk buat tu, orang tua duk buat dulu tu kena dengan hak mengaji lah. Hak kita orang-orang sekarang ni dak banyak buat ikut rasa. Ikut rasa binasa. Binasa ibadat tak jadi ibadat. Ada pun akikah. Tak kecek banyak dah tu. Pada masalah udhiyah. Ada pun hak demo nak pergi lebih lanjut tu. Kita tengok baliklah pengajian kita masalah soal jawab udhiyah, akikah dan korban tu. Udhiyah, akikah dan sembelihan. Kita dah ada buat daurah dah ni. Ada dalam YouTube pun rasa adanya. Baik, gitu saja dia kecek bab masalah korban. Sedangkan korban ni banyak lagi masalah dianya. Ni, masalah dia banyak lagi, di antaranya niat. Niat pada masalah nak korban tadi. Nak korban tadi tu boleh ke tak kita niat korban bagi keluarga? Mana boleh? Dah jelas dah tu. Korban ni seorang saja. Ada pun pahala boleh kita niat kepada semua. Pahala kita nak niat berapa orang, tak ada masalah. Lepas tu adalah setengah-setengah orang tu dia buat dalil. Buat dalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kena cari pula, lupa dah.
Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata, ini korbanku dan korban umat-umatku. Tak. Jadi dia pun ambil daripada situ, bolehlah kita korban untuk niat pada ramai orang. Lepas tu kena kau tak begitu buat dalil begitu. Tak kena dengan mazhab kita ni. Moga mazhab kita dah kata ni, satu bahagian tu dengan seorang saja. Lepas tu tiba-tiba dia mau buat begitu. Jawabnya tak boleh lah. Lepas tu dalil hadis saat itu, tak boleh kita nak berhujah. Ni sebab apa? Sebab kita kena tengok pula kepada murad hadis tadi. Murad hadis tu lagu mana? Saya pun lupa dah. Lupa dah pengajian kita lepas tu. Tengok baliklah. Jadi hadis ni tu kalau nak buat dalil kata boleh niat untuk ramai. Sebab ada bunyi-bunyi orang buat begitu. Dia kata boleh buat begitu. Jawab kata tak boleh dah tu. Adapun akikah itu sesat di situ. Qala al-musannif rahimahullah taala, adapun akikah itu sunat muakkad bagi walinya menyembelih daripada harta walinya. Jangan dah ambil hak anak. Ni jadi masalah dah ambil hak anak apanya? Ambil daripada harta kita lah. Pada hari yang ketujuh daripada hari diperanakkan. Kena ambil daripada hari ketujuh daripada hari diperanok. Dan jika anak laki-laki 2 ekor kambing yang bersama-sama rupanya. Molek gitu. Setengah kita buat gini, ambil biri seekor, ambil kambing seekor. Tak molek, kurang molek. Sebab kalau boleh kita ambil kambing, biar kambing sama-sama. Kalau biri dua-dua. Tu molek. Lagi pula di sini jelas pada ibarat muallif dia rahimahullah taala sebut, kalau kata laki-laki 2 ekor kambing yang bersama-sama rupanya. Kalau boleh tak jauh lah. Dan jika anak perempuan seekor kambing yang ada umurnya setahun. Kalau perempuan seekor. Seekor kambing. Kalau kata lelaki 2 ekor, kalau anak perempuan seekor. Yang ada umur bagi kambing tak ada. Setahun pada kibas dan 2 tahun pada kambing betul. Kibas biri-biri setahun. Boleh dah. Setahun lebih. Dan pada kambing hak betul ni kena umur 2 tahun. Masalah udiyah pun samalah. Akikah dan udiyah ni umur dia tu sama. Dan sunat dicukur ke kepala anak tersebut. Dia memang begitulah. Setengah-setengah kita tak nak cukur kepala anak. Dia kalau nak ikut saintis, tak kecek bab agama ni orang tak berapa nak beramal. Kecek bab saintis lah sikit kalau nak ikut hak bab kedoktoran tabib-tabib pun disebut ke rambut hak dalam kandungan itu tidak sesuai untuk kehidupan anak tu di dalam dunia ni pula. Molek kita cukur lah. Hak rambut hak dalam saat ni keluar tu, molek dicukur. Tak sesuai dia saat ni tu. Dan disedekahkan seberat rambutnya daripada emas ataupun daripada perak kepada fakir dan miskin. Ni di antara benda sunat ni. Nampak? Dicukur sekalian rambut lah. Dicukur sekalian rambut, lepas tu ambil rambut tadi gi timbal dengan tukang mah. Kedai mah tu tengok berapa berat dia, kemudian kita pukul dengan harga emas. Tak timbal tu pukul harga dia berapa ratus. Kemudian duit saat ni kita sedekahkan kepada fakir miskin. Tu dah. Allah dia kata banyak nak ambil, nak akikah lagi, nak sedekah lagi. Anak Allah Ta'ala beri ke kita tu berapa harga dia? Tak ada ternilai laginya. Terlebih lagi orang akan rasa tidak ternilainya anak ni bila dia sukar nak dapat. 5 tahun, 6 tahun duk menikah tak dapat lagi. Orang lain tu 2-3 orang dah anaknya. Baru serau. Jadi ni tanda kita syukur dalam agamanya suruh buat begini. Tak.
diakikah ke dia, ditimbang ke berat, disedekah kepada fakir miskin. Tanda kita syukur. Dan mudah-mudahan dengan amal hak kita buat ni pada anak kita, tak kena penyakit bagi anak kita, selamat daripada bala. Ni kita anak duk lahir tu kita kedekut dah. Duit ada sangat saya. Ni duit ni kau pergi kau saya. Sebab itulah agama ajar kau kita keluar ke supaya hakis orang panggil mahabbah, cinta kepada duit, cinta pada dunia ni pada diri kita dengan cara kita bersedekah, kikih. Kalau kita tak kikih, ya kau dalai, hitai cinta pada dunia. Orang mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mahabbatil mal, harta. Dia dalam kitab tu dia tak ada sebutlah mana lebih afdal antara kambing dan biri-biri. Seingat sayanya. Tu kalau ada kitab lain tu kena rujuk baliklah. Cuma kalau bolehnya hak saya jumpanya kalau kambing dengan kambing kedua-dua, kalau dengan biri dan dengan biri kedua-dua. Maksudnya hak mana lebih molek, kalau kata kambing ke biri-biri, kita tengok harga hak lebih mahal lah. Harga lebih mahal, lebih sihat, hak tu lebih lagi. Dan hak afdalnya samalah seperti mana masalah udhiyah. Warna putih, tu lebih molek daripada hak warna gelap. Hak bertanduk, itu lebih molek daripada tak bertanduk. Hak jantan lebih molek daripada hak puai. Tu binatang tu. Kita tengok baliklah dalam soal jawab hak kita hipun dah tu deh. Kita doa pengajian dah sebelum pada ni tu. Ni kita mualif ni nak tu sikit saja sebelum daripada nak dikhatam kepada kita nak khatam kepada hari Rabu ni insya-Allah. Esok sekali lagi, lepas tu lusa insya-Allah. Dan dinamai dengan nama yang baik. Anak tu letak nama baiklah, Muhammad Ahmad. Tu dalam kitab Matla'ul Badrah itu ya bahas pula tu. Masalah nama anak. Hak lepas-lepas dah tu tak buat gana ustaz dulu kita tak belajar. Hak mana anak tak akikah kau. Kalau anak tak akikah gak, maksudnya anak dah lah bila besar dia akikah dia sendiri dah lah. Oyak semula anak mek gitu tak teringat nak akikah. Ustaz-ustaz pun tak ada pesan umpamanya. Lepas tu rambut saat ni kalau kata tak sedekah kan. Kalau kita nak juga, mudah-mudahan dapat juga fadilat seperti mana hak masa kecil dulu. Tentu tak sama tapi harap-harapnya. Maka kita tanyalah anak-anak orang lain, qadar berapa, kita nak sedekah ke juga. Harapnya Tuhan beri ke ganjaran pahala serupa. Untuk akikah bagi anak lelaki 2 ekor. Beza antara satu itu lama. Dan tahun depan baru. Dia begini. Kalau saya tak apa-apa nampak ni soalan tu datang. Tapi saya rasa begini. Jadi katakanlah kita sembelih dah seekor kambing anak jantan. Nak sembelih pula akan datang buat akikah. Boleh ke begitu? Dia bila kita sembelih dah seekor kambing, maka dia tertunai dah akikahnya. Cuma kurang sempurna. Lepas tu hak tahun akan datang tu, kalau nak sembelih lagi sembelih lah. Lepas tu dia kira ke tak? Dia kira dah dengan hak sah saat ni tu. Dia tak kira dua begitu dah lah. Sebab orang panggil dah tak buat sekali, dia nak suruh buat sekali. Lepas tu duk buat lepas pada tu dapat juga kau dengan fadilat 2 ekor tu. Harap-harap. Harap-harap supaya saat ni lah, supaya masalah kita tak ada duk sedekah dengan seberat rambut dia apa semua. Maka nak buat sekarang. Harap-harap Tuhan terima ke kelebihan tu serupa dengan hak dulu. Gitu ni. Bagian ni tak wajib, bagian sunat. Tapi sunat pun bila orang tu mengambil kira ke benda-benda sunat ni, tu alamat Tuhan dah letak email pada kita. Tak? Kata benda sunat kena buat. Setengah orang benda sunat. Benda sunat kat gitu tak payah. Tu alamat kurang dah email tu. Maksud kata kurang molek dah agama pada kita. Sebab kita merasa ringan dengan benda sunat. Bila rasa ringan dengan sunat, dia akan rasa ringan dengan wajib. Nampak? Jadi kita kena didik lah. Sunat ni kena buat ni. Seolah-olah kata wajib dah bagi kitanya. Tu alamat comel dah tu. Email di kita tu kuat.
Dan sunat dimasukkan daging, dimasuk tu. Dimasukkan daging akikah sebelah kakinya dan dimasukkan gula sedikit dimasuk. Ni dimasuk. Dan dimasukkan gula sedikit dan beri dan beri mentah ke bidan. Ni antara benda-benda sunat lagi. Mana? Sunat kita masuk daging kambing untuk akikah. Kalau udhiyah sunat beri mentah. Ni. Kalau hak akikah sunat masuk tu seekor dengan tidak dicicir-cicir. Kalau nak kerak pun kerak pada persendia dia saja. Ni di antara lainnya orang panggil tafaul, ambil sempurna, mudah-mudahan tubuh badan anak ni sihat kuat. Nak gitu. Agak biasa orang cicir belaka nak masuk gula tu jarang hak tak cicirnya. Tapi kalau tanya hak mana lebih afdalnya tak cicir. Daging sat ni. Tulang-tulang dia sat ni. Dan dimasukkan gula sedikit. Ni tafa'ul semua ni. Dimasukkan gula sedikit supaya manis. Apa manis? Yalah, harap kepada benda-benda hak molek bagi anak. Dan sunat laginya beri mentah kepada bidan. Sunat kaki kanan, hak sebelah kanan tu ambil sebelah kaki tu beri kepada bidan. Bidan ni hak je sambut anak lah. Doktor tu lah. Nampak doktor lah ni boleh duit dah sekali sambut anak ni. Boleh berapa ribu kalau hak swasta tu. Lepas tu nak kena bui juga kau kaki ni. Bui nak bui tak ada masalah. Ni. Hak tu hak upah zaman moden. Kita nak amal juga dengan hak dalam kitab dekat. Hak bui ke dia. Suka doktor kau suka. Dah lah boleh duit dah 4-5 ribu. Umpamanya kalau hospital swasta ni. Boleh poho kami pula. Suka doktor kata boleh mari pula ni. Boleh diskaun, kita boleh diskaun. Molek tu semua tu memasuk ke kegembiraan pada hati orang beriman ni, pahala besar. Kita ni dak orang sedih sokmo. Bui orang gembira. Tu pahala besar tu. Memasuk ke kegembiraan di dalam hati orang beriman. Sebab tu 50 ya bagi orang kaya, dia tak rasa apa. Bui kat 50 ya ni ke orang miskin, orang susah. Lagu mana dia rasa? Allah, terima kasih banyak. Tak seka-seka nak boleh duit ni. Nak bui 50 ya ke orang kaya. Dia kata, tak ada rasa apa. Tak memasukkan suka-suka. Boleh dah pahala ni. Tapi tak sama lah kalau kita bui pada orang yang lebih berhak, orang yang lebih berhajat saat ni. Suka dia tu lain macam. Dan lupa kita beri kita bagi tolong orang, beri hadiah ke orang panggil beras guning umpama. Dia di rumah dia 10 guning dah beras. Setengah-setengah kata, weh kau lain weh. Masih nak ambil. Sombong ni, bukan sombong, 10 guning dah kawan. Kalau kita ambil, patut wikak orang lah. Kita ambil, orang lain dapat pahala dah. Kita wikak orang, kita pula dapat pahala. Patutnya gitu. Hati orang pandai buat pahala. Free mudah-mudah. Jadi nak ayat kata sakningnya kalau dah kita duk bui pada orang hok mana ada dah banyak dah. Kesukaan dia tu lain daripada orang hok sangat-sangat berhajat. Dan dibahagikan pada fakir dan miskin. Ni memasukkan kesukaan bagi orang fakir miskin ni. Sunatnya kita gula, kita bagi, bukan kita ajak orang mari. Ni bukannya baik wah ni. Nak ngelak kau gapa dak ni. Ni orang panggil untuk akikah. Kena dengan musim PKP ni, ramai orang duk bagi gula anak baru lahir. Hak tu hak sebenarnya. Tak PKP pun sebenarnya kena buat gitu. Tapi setengah orang dia kata kalau tak dia bergurau ni. Dia bergurau dia kata kalau tak panggil orang mari tak ada duit anaknya. Sebab orang kalau mari dia beri duit anak. Tu dia bergurau kau dia sungguh kau tak tahulah tu. Jadi maksud katanya kurang adalah fadilat dia nya. Dia nak kita pergi bagi. Dan digosokkan pada langit-langit kanak-kanak umpama tamar yang sudah dimamuh oleh orang ahli soleh. Ni orang panggil berkat ni. Orang-orang tak kerti dengan berkat ni nak kecek guna tak tahu tu.
Jadi sahabat ni bila pergi jumpa anak baru lahir saat ni, buat pergi jumpa Nabi SAW, Nabi pun mamuh buah tamar, Nabi pun masuk ke balik, ke dalam mulut baby tadi. Apa? Bapa Nabi mamuh, bapa tak guna tangan saja. Ni, tu orang panggil nak pada berkat. Ailiu orang soleh ni. Ailiu orang soleh tak serupa ailiu kita. Ailiu kita ni duk kecek habis semua benda. Popek tak ada satu pun ibadat. Orang ahli soleh ni dia popek zikir, popek baca kitab, popek baca Quran, bukan popek saja. Dia keluar mulut tu Allah. Dia keluar mulut tu benda-benda molek. Jadi orang panggil apa ni? Molekul. Molekul air liu dia ni tak sama dengan molekul air liu kita. Betul kau dak tersebut tu. Tu ni, cari orang soleh lah. Ni orang soleh masalah anak pun tak bui. Kita tak bui pada orang soleh. Kita sendiri belah mulut anak. Ya, kita semaya bear pun tak. Berjuruh. Anak pun boleh lah berjuruh kita tu. Orang lah ni susah lah. Orang dulu jahat-jahat hadap ulama. Maksudnya mana? Anak lahir hadap ulama. Anak nak SPM apa? Hadap juga ulama. Masa nak meninggal hadap ulama, pas mati ajak ulama pula mari main ngatik kau gapo, nak ajak kata duk dengan ulama jahat-jahat dia. Orang lah ni buat kau baik pelajar, lahir anak pun tak ada ajak ulama. Majlis ilmu ulama tak ada hadir, majlis zikir tak ada hadir, semaya hajat ajak ulama tak ada, mati pun mati sore begitu, ngatik-ngatik tahlil munggo bagi bid'ah. Tak. Orang lah ni dia berjuruh telajak, dia jauh dengan ulama. Orang dulu jahat-jahat dia dekat dengan ulama. Tu tak tu. Hak tu hak jenis jahat orang dulu. Kalau hak jenis baik, lebih lagi. Kita ni hak serap berjuruh dah zaman lah ni pun jauh ulama. Gak berjuruh gapo kada jauh ulama. Jauh dengan orang-orang hak kekasih Tuhan ni tak ada berjuruh manalah kita weh. Ni musim-musim PKP nak ziarah kau ada. Tak PKP pun tak ziarah. Masya-Allah. Alhamdulillah lah kita ni kalau Allah Ta'ala hidup dengan keadaan dengan ulama. Kemudian masuk kepada mulut, digosok kepada nangit-nangitnya. Masuk. 10 hari Tok Guru pun tak apa. Kita jumpa dengan Syekh ni. Suruh Syekh ni pula. Jumpa dengan Baba, suruh Baba pula. Orang dulu ni tak ada lah dia ihtiram, dia takzim sengoti dengan ulama. Ni orang lain ni dah ada dah benda-benda begitu. Dia panggil taksub kau bergapo lah istilah. Memuliakan ulama itulah tanda kita ni memuliakan agama. Sebab mereka duk bawa syiar agama ni. Dia tak pandai ceramah, duk baca qaulal musannif, lepas tu duk batuk duk tak ayah tua. Tak boleh, hak tu hak berkatnya. Kenapa? Faslun habis itu. Ni wagi ke ulama-ulama ni. Kita ni alhamdulillah. Ada seorang anak saya tu, solehah ni. Hak nombor 2 ni alhamdulillah kebetulan pada waktu tu Syekh daripada Mesir, guru kami ni mari. Alhamdulillah, boleh tahnik dengan dia. Orang yang duk baca dengan hadis sokmo apa semua. Faslum pada menyatakan menyembelih binatang. Ni umum lah ni masalah menyembelih. Tak kira lah udhiyah ko, tak udhiyah ko, akikah ko, tak akikah ko, sembelih biasa pun. Pada menyatakan menyembelih binatang jinak itu dengan dikerak kepada halkumnya dan merinya. Gitu. Kalau hak jenis jinak ni maksud kata hak kita boleh pegang. Hak liar ni hak tak boleh kita nak pegang. Kalau hak boleh pegang ni dengan dikerak, iaitu memutuskan lah. Ni bahasa kitab dia dikerak. Memutuskan halkum dan meri. Halkum ni tempat saluran mengalir nafas. Meri ni tempat saluran di bawah halkum, iaitu tempat mengalirnya makanan. Tanda gitu. Lepas tu ada 20 urat sini wajdain dia panggil.
Dan jika liar yang tiada kuasa, seperti mana? Liar tak ada kuasa ni. Seperti yang demikian itu, maka dinamakan perburuan. Kalau liar hok tak ada kita kuasa nak sembelih dia, nak putuskan halkum meri dia ni, maka dinamakan dia tu perburuan, binatang perburuan. Maka syaratnya binatang perburuan ni hendaklah kasatnya membunuh akan dia akan binatang perburuan dengan suatu yang tajam. Dia nak hak tajam. Kalau supaya pistol tembok tu, pistol gapo dia panggil? Pong nak senapai tu. Hak dia mau duk guna buat tembok tupang. Dia tak boleh lah. Atas pendapat kuatnya tak boleh. Kenapa? Kerana dia tak tajam. Dia mematikan tu dia atas orang panggil kekuatan. Dia supaya orang panggil supaya apa batu saja. Dia nak tajam. Yang tajam seperti anak panah. Anak panah tu boleh. Anak panah ko lembing ko atau tombok atau anjing perburuan yang sudah muallamah. Muallamah ni tengok ni. Anjing hak terima pelajaran. Anjing ni hak setara ialah najisnya pada mazhab kita pun boleh hidup buat binatang perburuan. Muallamah ni hak dapat dididik. Kita duduk. Dia terima pelajaran ni. Anjing perburuan ni dia gigit pada perburuan kita tu, kita kena niat kita lepaskan dia ni untuk menangkap ke perburuan. Jadi kalau kata waktu dia pergi tangkap saat ni tu, kalau hidup kena sembelih, kalau tak hidup pun tak ada masalah lah. Boleh kita makan lah, tak ada masalah. Supaya orang panggil gapo anak panah saat ni lah. Waktu kita panah dia tu, kalau kata dia jatuh hidup lagi, kita sembelih. Kalau tak, tak ada masalah. Walaupun mapuh dah pun. Mapuh dengan sebab panah kita. Dahulukan dia kepada perburuan itu, dihalaukan dia anjing kepada perburuan itu. Kita niat untuk nak suruh pergi kejar pada binatang perburuan. Dia anjing ni kalau kata kita suruh lepas, dia lepas. Tu mu'allam tu. Kalau kata kita suruh lepas, dia tak lepas. Kita kata senyap, dia tak senyap. Dia pergi kejar juga. Tu tidak mu'allamah tu. Jadi dia buru tu atas diri dia dah, bukan untuk kita. Tak boleh. Dia nak biar dia ni bergerak supaya nak panah. Maka memadalah lukanya yang mematikan dia. Dia perburuan tadi, luka daripada anjing apa semua, maka memadai. Maka memadalah lukanya yang mematikan dia barang tempat yang dikena oleh senjata itu. Mana kau tempat kena perut kau? Atau tangkap oleh anjing itu, anjing tangkap. Atau dengan ditindihnya anjing, dimatikan dia perburuan pun tak ada masalah. Sebab orang panggil daripada anjing mu'allamah ni. Memadalah akan ganti sembelih. Tu kalau kata masa kita pergi tu tak hidup dah. Kalau hidup kita kena sembelih lah. Maka dinamakan sembelih pada syarak. Orang panggil dengan anak panah, dengan tombok, dengan anjing semua tu, dia panggil sembelih pada syarak. Halalah memakankan dia binatang tersebut. Jika tiada sempat lagi ia sembelih. Kalau ia tak sempat dah nak sembelih, tak apa, kira mati tu sah dah kita makan. Seperti didapat sudah mati atau didapat di dalam harakat mazbuh. Harakat mazbuh ni nyawa-nyawa ikan. Sebab tu binatang harakat mazbuh kalau kata kena tepuh lori, tiba-tiba nyawa-nyawa ikan dah, kalau kita tak sembelih pun dia mapuh, hak tu tak boleh makan. Walaupun kita sembelih tu waktu dia masih hidup. Hak nak boleh sembelihnya kalau kena tepuh lori ni, masalah hayatul mustaqirah, ada kehidupan yang tetap. Alamatnya bila kita sembelih tu, dia memancuk darah dan bergetar. Orang panggil bergerak-gerak. Maksud katanya disebabkan faktor dia tu ada lagi kehidupan yang tetap. Maka jika didapatnya ada hayatul ikhtiar, sini dia bahasa ibarat dengan hayatul ikhtiar. Harakat mazbuh dan hayatul mustaqirah setengah kitab. Kehidupan yang tetap, ini kehidupan yang dipilih, ikhtiar.
lagi maksud kata boleh hidup lama lagi lah. Lagi wajib disembelih dengan memutuskan halkumnya dan merinya. Kalau kita gitu dalam keadaan dia tu hidup molek lagi, cuma tak boleh nak bangun saja, maka pada waktu tu dia kena sembelih lah, baru sah makan. Maka disyaratkan menyembelih itu orang Islam. Orang tidak Islam tak sah sembelih, sama ada laki-laki atau perempuan. Boleh berlaku, besar atau kecil. Dan disyaratkan alatnya itu suatu yang tajam yang lain daripada gigi dan kuku. Ni dalam kitab ni pun kita ada sebut dah. Masalah gigi kuku ni tak boleh nak buat sebagai alat sembelihan. Sebab ada tegahan larangan Nabi SAW daripada sembelih dengan gigi dan kuku. Ni ada pada hadis, wa sa'uhaddisukum an zalika amma sinnu fa'azmun. Adapun gigi maka gigi tu tulang. Wa amma zufru, dan adapun kuku famudal habasyah, maka itu ia panggil pisau penyembelihan daripada orang Habsyah. Tak boleh kita nak sembelih dengan gigi dan kuku walaupun tajam. Jadi ada satu persoalan ni, apa hikmah kita saat ni tu tak boleh nak menyembelih dengan kuku? Kenapa? Supaya gigi tadi apa nama ni, tak boleh nak sembelih dengan tulang, supaya apa nama gigi. Gigi Nabi SAW kata kerana dia ialah gigi tadi ialah daripada tulang, iaitu tulang. Gigi tu ialah tulang. Lepas tu kenapa tak boleh nak sembelih dengan tulang? Hikmahnya supaya tidak terkena najis dengan tulang, kerana tulang tu makanan jin. Dek tulang tu juga ditegahkan daripada istinja. Dan lagi dengan qasaknya memutuskan uratnya, dan lagi jangan tinggal halkumnya dan merinya. Maksudnya kena putuskan halkum dan meri. Jika sedikit belum putus sekalipun tak boleh. Haramlah memakai binatang itu, maksudnya kena putus molek. Dan lagi disyaratkan binatang yang dimakan, nak sembelih tu sembelih binatang yang dimakan. Tu insya-Allah lagi esok dia akan sebut mana binatang hok dapat kita makan. Banyak ni istilah-istilah pelik hok esok ni. Nak jenis binatang kita pun tak jumpa kadang-kadang tu dengan istilah dia bagi. Disyaratkan binatang yang dimakan dan sunat mengucap bismillahirrahmanirrahim tak kala melepaskan binatang pada perburuannya dan tak kala menyembelih. Sunat kita baca bismillah. Memadai kita baca bismillah, dan lebih afdalnya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita sengaja tak saya baca bismillah, makruh hukum dia. Tu ada setengah kita faham kata wajib baca bismillah. Tidak, mazhab kita sunat. Tapi kalau sengaja tak saya baca, makruh. Lepas tu tidakkah ada satu nas bahawasanya tak boleh makan binatang hak tak disebut bismillah? Ada ke? Hadis ke? Yang mana menegahkan daripada makan makanan hak tak disebut bismillah. Maka lagu mana tu? Jadi maksud daripada nas tersebut menegahkan makan daripada yang tak disebutkan bismillah ialah masalah jikalau disembelih itu di atas nama berhala. Maksudnya masa sembelih tu dia tak baca bismillah, tapi dia sembelih tu atas nama berhala. Tu tak boleh makannya pada nas. Ada pun tak baca bismillah semata-mata dan sembelih itu tidak di atas nama berhala, maka itu tak mengapa. Kalau orang tanya ni, ni ada dalam buku soal jawab kita dah. Saja nak peringat balik. Kalau orang tanya, bapa boleh makan sembelih hak tak baca bismillah? Sebabnya alasan. Kita boleh tanda kod kitab ni lah. Alasannya kerana Nabi SAW sendiri membenarkan makan daripada sembelihan kafir kitabi. Kafir kitabi tak baca bismillah.
Oleh kerana kebiasaan kafir kitabi tak baca bismillah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap membenarkan makan daripada sembelihan kafir kitabi. Itulah dalil dalam mazhab kita Syafi'i, boleh orang panggil makan walaupun tak baca bismillah pada sembelihan. Itulah lebih kurang pada permasalahan orang panggil udhiyah, akikah dan sembelihan. Ila angkol faslum, pada menyatakan halal memakan segala binatang di laut dan di dalam sungai yang dinamakan ikan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita baca esok satu kali lagi dan lusa kita khatamkan insyaAllah. Wallahu a'lam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'alimat ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.